bersama kita dalam episod yang kelima Statocast Anjuran Medical Student Club bawah Exco Kerohanian dan Kepimpinan. Di mana tajuk yang sangat menariklah pada hari ini adalah Aku dan Dia. Dan sukalah untuk orang pertama ni kita memperkenalkan speaker-speaker kita. Dari segi nama, tahun, kos mana, korang dah tahu, tengok poster nanti. Okay, lepas tu sekolah mana, sekolah menengah mana, lepas tu masih single ataupun berpunya, dan mungkin dari sisi jenis apa dah, bangsa apa. Jadi sukalah untuk saya menjemput speaker yang pertama, Muaz Naufal. Silakan. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak aku Konfirmasi Islam, nama saya Muaz Naufal. Nama aku lah. Tak payah formal sangat. Boleh. Nama aku Muaz Naufal bin Mustafa. Umur 22 tahun. Sekolah Form 1 sampai Form 3 tu sekolah tahfiz lah, alhamdulillah, dekat Kota Baru. Kolej Tahfiz Sains Nurul Aman. Lepas tu pindah ke sekolah asrama penuh. Sekolah asrama penuh dekat Kelang. Gitulah. So aku ni bangsa Sinovac. So Form 1 sampai Form 3 bukan tanah merah ke? Silap dengar dah dulu. Ya, kalau yang tanah merah tu untuk ni perempuan je. Kalau macam kota yang tempat aku duduk Kota Baru ni, Kut Anas ni, untuk lelaki je. Macam tu lah. Sini apa? Dia sini lelaki dan perempuan. Sini Zaim kan? Kalau dulu ada lah. Sini aku Zaim lah. Zaim 5 years sekarang. Okay, Zaim boleh tengok kau punya ni. Aduh, tak boleh. Tu legend tu. Okay, bangsa Sinovac sama dengan aku dah. Pun Sinovac juga. Okay. Terima kasih pada kita punya speaker pertama. Nak panggil apa ni? Muaz ke Opa ke macam mana? Panggil megak kaca. Panggil ni lah, Muaz lah, Muaz. Okay, Muaz. Kita Bro Muaz lah. Okay. Tahun 22, tahun apa? Tahun 4. Bangsa Mekzi. Bangsa Mekzi. Okay. Okay, terima kasih. Seterusnya, speaker kita yang kedua. Saya jemput Brother Megat lah. Dia kenalkan diri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, nama yang diberi tanpa diminta, Megat Muhammad Afiq bin Bakri. Dulu sekolah, kalau sekolah menengah, sekolah di Muhammadiyah Laki. Lepas tu pindah Tahfiz Nurul Aman sekejap. Lepas tu bulan. Ada sebab-sebabnya. Tak sampai 2 bulan. Balik Ma'had balik. Macam tu. Nurul Aman memang elok. Cuma ada kekangan peribadi macam tu. So pindah tu tahun berapa tu? 4 year baru masuk. Pindah masa Form 2. Lepas tu pernah jumpa lah dengan ni, Opa. Lepas tu lari. Lepas tu duduk kejap, lari balik Ma'had. Tiba hilang, tak tahu ke mana. Lepas tu masuk SIM, jumpa balik Opa. Aduh. Balik. Still kacak Megat. Alhamdulillah masih kacak. Vaksin Sinovac. Sama. Ambil kat mana Sinovac tu? So batuk ni ada alergi sikit. Ambil dekat VSCC. Bangi Avenue. Orang Bangi tu. Jerman.
Satu lagi bukan jeruk perempuan merah. Tu Terengganu. dah single ke dah berpunya? Single. Penempatan? Single ke dah berpunya? Oh, yang tu sensitif. Lupa Masa- tak. Kita tak boleh. Susah cakap tu. On market. Macam mana? Tengah ni beratur. Betul. Tengah Macam mana? pilih audition. Tak fikir lagi. Okay. Soleh, anak soleh. Asal salah. Memang Ni host. Dah berpunya belum ni? Host dah berpunya belum ni? Sorry, Host dah berpunya belum? Alamak, host lag ke? Sorry, tak dengar soalan. Sorry. Host Teruskan. dah berpunya belum? Sorry. Kita teruskan. Okey. Okay. Sabar. Sama lah. Macam guide. Jadi, terima kasihlah pada kita punya speaker. Brother Muaz dan Brother Megat atas sedikitlah perkenalan. Jadi, berbalik kepada kita punya tajuk, aku dan dia. Mungkin kita punya audience ataupun kita punya pendengar tertanya-tanyalah, siapa aku dan siapa dia. Dan untuk makluman, episod kali ini diadakan khas untuk satu program, dikatakan satu program yang baharu lah, di mana program ini bertemakan Bulan Al-Quran, di mana antara hashtag yang terpenting lah yang MSC bawakan adalah Dr. Muslim dan juga generasi Rabbani lah. Okay. Jadi sukalah kita menghuraikan siapakah aku dan siapakah dia. Jadi mungkin speaker kita yang pertama, siapa dia yang untuk aku ni? Megat. Okey. Sorry, minta maaf. Megat. Host pun dah lupa dia punya skrip. Okey, mungkin Brother Megat boleh ceritakan siapakah aku. Silakan. Okey, sebelum tu, kau tak buka kamera? Tak buka sebab tengah lag. Okey, tak apa. Okey, sorry. Okey, jadi untuk tajuk ni, aku dan dia kan. Jadi dalam tajuk ni, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan aku? Aku kita tahulah dari segi bahasa maksudnya saya lah kan, kata-kata nama pertama. Jadi aku dalam konteks tajuk ni dimaksudkan dengan aku tu sebagai seorang orang Islam lah. Dan orang Islam semestinya beriman. Jangan kata Islam tu sekadar atas nama IC lah. Jadi aku ni maksudnya kepada kita semua yang mengaku Islam dan juga beriman. Okay, bukannya Islam tu sekadar nama tu ada nama Muhammad, nama tu ada nama perkataan bahasa Arab, bukan. Aku yang dimaksudkan di sini adalah kepada sesiapa sahaja yang mengaku Islam dan beriman. Maksudnya tak beriman separuh-separuh, beriman dengan semua. Contohnya, aku ni adalah orang yang mengaku Islam, lepas tu percaya semua benda percaya dengan Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Lepas tu buat semua suruhan Allah tanpa tanya kenapa, dan bila ditimpa musibah tak tanya kenapa juga. Macam tu. Maksudnya aku di sini adalah kita sebagai orang Islam lah. Dan dia itu akan diterangkan oleh panel kita lepas ni. Jadi kenapa tajuk ni keluar? Sebabnya sebab tema MSc ni lah Dr. Muslim kan. Jadi amat penting lah untuk kita menjaga hubungan dengan dia. Dia tu apa? Akan diterangkan lepas ni. Jadi kita sebagai seorang Muslim ni kena sentiasa bergantung dengan dia. Macam tak best kan? Kalau cakap pasal aku, kita kena cakap pasal dia kan. Jadi saya rasa
uh, itu saja untuk tafsiran kepada perkataan aku tu lah. Jadi aku tu maksudnya orang Islam dan beriman. Kalau orang Islam tapi yang ni nak tanya kenapa kena semayang, kenapa kena hukum hudud, kenapa kena semua yang tu susah sikit lah kalau kita nak masukkan dalam aku tu. Jadi aku tu adalah orang Islam dan beriman. Okey. Jadi itu saja untuk masuk aku lah. Mungkin boleh kembangkan sikit dari Kalau sudut kita ni, aku ni dari sudut mungkin pelajar. Kita dekat apa, suasana kita lah dekat FPSK, mungkin boleh relate sikit lah, cerita sikit apa, siapa aku ni dalam konteks student medik. Kan? Okay. Jadi untuk aku ni, kalau dalam konteks kita lah, memandangkan program kita ni untuk student Muslim. Jadi aku ni maksud kepada kita semua, ialah semua budak Muslim ni apa tu? Islam. Maksudnya selama mana kita ni tergolong daripada aku tu, maka eloklah kita untuk sentiasa menjaga hubungan dengan dia lah. Terutamanya macam kita student, ialah untuk kita sentiasa ada berkat dalam belajar ataupun nanti bila dah bekerja nanti kita pula boleh mendidik masyarakat dengan hadirnya si dia yang akan diterangkan lepas ni lah. Jadi amat pentinglah pada siapa yang tergolong dalam aku ni untuk menjaga hubungan dengan si dia, sebab keberkatan dalam hidup apa semua, kejayaan, keberkatan dalam kejayaan semua bergantung kepada macam mana kita menjaga hubungan dengan si dia. Tidak kot. Okay, menarik sikit. Sebab antara perkataan yang bagi memberikan hint lah, memberikan clue siapa dia ni adalah yang disebutkan oleh Prada Megat kita ni, sijil. Ingatkan sijil MBBS je. Mungkin adalah satu yang menarik lah, yang akan dikupaskan dengan lebih banyak lah oleh punya speaker. Jadi tanpa masa nak menjumpa dah Brother Muaz, mungkin ceritakan siapakah misteri si dia ni. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya aku tak adalah orang yang layak untuk cakap pasal si dia ni. Sebenarnya aku tak bukan orang yang boleh huraikan sebenarnya maksudnya si dia, tapi apa yang kita tahu ya, apa yang kita sepatut tahu adalah Al-Quran lah. Al-Quran kalamullah, mukjizat yang teragung kan, yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad. Dan dari bahasa dia banyaklah, dari segi bahasa tu. Dari segi bahasa tu dia datang daripada perkataan Qur'an kan. So kata Quran lah tu dia ambil daripada maksud dia bacaan. Lepas tu kalau qiraah masdar daripada Qur'an, maksud dia benda yang dibaca. Tak silap kat sini. Jadi dari segi istilah macam kita tahu, Al-Quran ni adalah kitab yang diturunkan Allah secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW yang bersifat mukjizat, di mana mendapat pahala jika dibacanya yang tarakum dari awal surah Al-Fatihah hingga akhir surah An-Nas. Jadi bila time kita kecil-kecil dulu kan, kita tak faham apa sebenarnya Al-Quran kan. Kita fikir itu buku kan. Tapi sebenarnya bila kita belajar, sekolah menengah, sekolah rendah apa semua tu, kita baru faham yang Quran ni didatangkan bukan serbuk macam tu terus. Dia datang secara berperingkat macam tu. Jadi apa yang istimewa kitab yang sebelum tu macam Taurat, Injil apa semua kan. Tapi yang Quran ni kali ni, apa yang istimewanya Al-Quran
firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Maksudnya Alif Lam Ra, Al-Quran sebuah kitab yang tersusun rapi ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu yang diturunkan kepada sisi Allah yang maha mendalam pengetahuannya. Lepas tu dalam surah Al-Isra pula ayat 88 Allah berfirman, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan sesuatu yang bersebanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun mereka saling membantu. Maksudnya kat sini, saya bukan nak tafsir ya. Maksudnya bila dalam Al-Quran ni nak beritahunya mulianya Al-Quran, kita sebagai makhluk jin apa semua, haiwan, manusia tak boleh nak datangkan ataupun tak boleh nak create apa-apa pun yang semulia Al-Quran, sebanding Al-Quran lah kiranya. Okay, so Al-Quran ni dalam dia ada tiga menurut ni lah, menurut Mufti Wilayah Persekutuan ni, dia ada tiga keistimewaan utama. Yang pertama adalah Al-Quran ni dia adalah kitab sepanjang zaman. Dulu kan dah ada Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad dah ada. Lepas tu bila bukan digunakan, maksudnya dengan zaman kita sekarang ni still orang boleh guna, still kekal lah Al-Quran ni. Maksudnya Al-Quran memang kitab yang sepanjang zaman lah. Okay, so yang kedua adalah Al-Quran adalah kitab agama keseluruhannya. Isi kandungan dia tu memang kita akan belajar pasal agama, pasal roh Islam dari segi akidah, ibadat, akhlak dan hukum hakam dalam tu. Lepas tu yang ketiga adalah Al-Quran ni dia merupakan kitab kemanusiaan sejagat. Yang ni Al-Quran dia akan sentuh perihal manusia, perihal kehidupan manusia yang patut manusia ikut, yang patut manusia tak buat. Macam tu. Sebab Islam ni kan satu cara hidup kan. Bila kita ikut baik-baik apa yang Quran ajar, apa yang ada dalam Quran tu, insya-Allah hidup kita akan menjadi lebih berkat. Macam tu. Nak urai lebih-lebih aku tak adalah, bukan orang yang layak lah, sebab aku bukan pentafsir, aku hanyalah penghafal Al-Quran. Nak urai lebih-lebih tu tak kot, sebab lagi pun ni satu kes kan. Macam tu kot. Baik. Kimi. Okey, baik. Terima kasih kepada kita punya brother Muaz. Sangat input dia sangat ni lah. Pack dan sangat komprehensif lah, di mana Muaz memberikan satu penafsiran lah, di mana Al-Quran ni adalah yang diturunkan secara mutawatir, menjadi mukjizat dan membacanya mendapat pahala. Dan sukalah dengan gelaran yang Muaz pada Muaz berikan tadi tu, yang kita ni adalah penghafaz. Maksudnya kita yang menghafaz Al-Quran, ayat Al-Quran, walaupun bukan satu juzuk, bukan sepenuh 30 juzuk, mungkin satu surah, mungkin satu muka surat, tapi kita dikatakan sebagai penghafaz. Jadi apa yang masuk dengan penghafaz ni adalah orang yang menjaga, paling tidak pun menjaga ayat Al-Quran dari sudut kita mengingati dari sudut ayat Al-Quran, makna Al-Quran. Makna masuk di sini terjemahan lah mungkin. Jadi sukalah membawa selepas kita dah cerita definisi tajuk ini, aku dan dia. Kalau aku seorang yang Muslim, seorang yang mukmin, yang beriman dengan Islam itu sendiri, tanpa beriman dengan sepenuhnya lah, memeluk Islam dengan sepenuhnya, bukan memilih-milih mana yang kita suka dan kita meninggalkan mana yang kita tak suka. Dan seterusnya dia tu adalah Al-Quran, yang menjadi sijil kehidupan kita, menjadi kita punya panduan hidup, dan menjadi di mana kandungannya yang
relevan sehingga ke akhir zaman. Jadi nak bawakan kepada orang yang tidak terlalu akademik, yang tidak terlalu serius, dia lebih kepada penceritaan pengalaman ataupun memori-memori yang lepas, di mana mungkinlah daripada speaker kita ni kan datang daripada background sekolah yang berbeza. Kalau daripada saya datang pada sekolah Maktab Mahmud, Mahmud Star. Katakan macam panggil apa, kembar dengan Mahat Muhammadi, sekolah Brother Megat, dan samping itu Mahat Tafiz dan juga Kisas sangat Saya tak sebut berkisah tadi. boleh di Kelang. Okey, jadi mungkin round ni kita mula dengan Megat, mungkin boleh ceritakan macam mana sistem hafazan di Mahat Muhammadi, kemudian mungkin cerita sikit 2 bulan berpindah ke sekolah tahfiz bersama dengan Muaz tu, macam mana sistem dia, sistem hafazan. Ada orang panggil apa, ustaz yang orang panggil ada istilah apa ustaz tu untuk hafazan, murabi. Bukan murabi, tak ingat lah. Tak apalah, ustaz lah. Nanti kita ingat kita. Okey, mungkin silakan. Guru tasmid lah, kalau kat bahasa Melayu ni guru tasmid gitu je lah. Guru tasmid, mustamid. Okey, Megat, silakan Megat. Okey. Seperti yang apa tu Muaz cakap tadi, sebenarnya memang tak layak pun. Bukan dia tak layak, saya tak layak sebenarnya. Nak cakap pasal benda ni kan. Cuma kalau ikutkan, kalau nak berkongsi pengalaman tu boleh lah. Tapi sekadar berkongsi je lah. Bukan untuk mengajar ke apalah. Jadi untuk sistem di Ma'had lelaki, saya daripada tingkatan 1, sebenarnya daripada tingkatan 1 sampai habis form 5, memang sekolah di Ma'had lelaki lah. Cuma di tengah tu ada berpindah sikit dekat Mahat Tafiz Sains Nurul Aman dekat Kota Baru lah, Kuala Lumpur. Jadi kalau kita menghafal Quran ni, dia kena, tak silap saya, dia kena ada dalam, dia kurang dalam 3 aspek lah. Untuk sistem mula-mula of course kita kena ada syllabus. Kedua, kita kena ada adab. Yang ketiga, paling penting, kita kena ada ingat. Jadi yang pertama, kalau dekat Ma'had lelaki sebenarnya tak ada apa tu, tahfiz sebenarnya. Tapi tahfiz yang saya masuk ni, Ma'had lelaki dia ada asrama dalam, dia ada asrama luar. Asrama luar tu dia tahfiz, asrama dalam dia ada juga tahfiz tapi yang malam-malam dia. Tapi dia macam tu lah, maksudnya bukanlah itu, maksud saya macam dia tak memfokuskan sangat lah, dia cuma macam mana, dia ada pun, kita ingat hari apa, cuma dia hanya satu kelas je lah dalam satu hari tu. Kalau macam dekat Mahat Tafiz luar tu, dia macam lebih kurang dengan sekolah Mu'asrah, sekolah Mahat Tafiz Sains tu. Dia dari segi jadual. Lebih baik. Dari segi jadual tu, macam mana? Ya, takut lebih baik kot. Tak ada lebih baik tu tak, lebih baik Mahat Tafiz Sains lagi lah. Jadi ada sama kali pengen individu. Betul, atas individu. Dia kalau biasanya kalau pagi dia ada lepas subuh tu, kalau macam dekat Ma'had lelaki lah, lepas subuh tu dia ada kelas tasmid lah. Kelas tasmid, lepas tu pergi subuh tu sekolah sampai Zuhur, rehat lah, balik sekolah, rehat kat asrama. Lepas asar tu ada kelas mengulang. Penting kelas mengulang. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi, 3 elemen untuk hafal Quran. Yang ketiga adalah ingat. Jadi mengulang ni sangat-sangat penting untuk seorang penghafal Quran. Sebab Al-Quran ni bukan kita download. Kalau Mahat Bahasa, kalau Abtah Al-Hakim. Right. Dia bahasa.
Jadi lepas tu lebih kurang sampai pukul 6 tak silap. Lepas tu boleh pergi main bola lah. Semalam tu kelas hafalan lah. Siapa nak tasmid boleh, tapi biasanya kalau macam saya akan menghafal lah. Saya tak tasmid. Tasmid pagi esok tu lah. Menghafal untuk hantar esok tu. Macam tu. Jadi kalau kita cakap pasal sistem kan. Jadi yang pertama saya cakap syllabus. Kenapa syllabus ni penting tau? Dia penting. Sebab kita tahu Al-Quran ni ada 30 juzuk kan. Dan dengan syllabus ni dah akan akan push student tu menghafal Al-Quran tu untuk menghabiskan 30 juzuk. Dia betul orang cakap Quran ni lagi penting ingat daripada banyak hafal. Betul. Yang tu betul, memang betul. Tapi kalau jangan pula kita jadikan tu sebagai alasan. Tak apa aku hafal sikit sebab aku ingat. Tengok hafal Abang Qur'an pun tak habis. Macam tu. Dia jadi macam satu alasan tak lihat. Tapi untuk orang yang hafal banyak pula, dia kena ingat. Hafal banyak tak guna kalau tak ingat. Macam tu. Dia kena macam tu lah. Maksudnya, elemen pertama syllabus kan. Penting untuk apa? Untuk push student tu untuk pergi sampai habis. Yang kedua, cakap apa? Adab kan. Okay. Kalau macam ke Al-Hakim, saya tak cakap tempat lain yang berbeza ni dia tak beradab lah. Semua orang ada cara dia masing-masing nak beradab dengan guru. Contoh macam kita orang Malaysia, kalau kita nak beradab dengan orang tua, kita akan bagi salam macam tu kan. Kalau macam orang Jepun, dia akan tunduk macam tu. Dia berbeza, yang tu maksud saya. Saya nak cerita pasal kalau dekat Al-Hakim. Okay. Kalau dekat Al-Hakim, macam kita tahu lah, kita nak menuntut ilmu, menjaga adab. Kalau ilmu tu masuk pun, tak kekal lama lah. Ataupun tak bawa guna pun dalam hidup kita. Ataupun ilmu tu duduk dalam kita hanya untuk memusnahkan kita. Contohnya, ilmu tu ada dalam kita hanya untuk membuatkan kita riak. Macam tu ke. Ilmu dalam kita tu tak membuatkan Allah redha dengan kita. Situlah pentingnya berkat. Jadi, berkat tu dapat daripada mana? Dapat daripada adab. Bila kita cakap pasal adab ni pula, adab bila dalam kelas ni, yang pertama adalah adab dengan guru, dan kedua adab dengan Quran lah. Okay. Adab dengan guru, of course lah, kita kena hormatlah guru dalam kelas tu. Kalau dia suruh hantar. Kalau dia suruh baca, dia tak payah hantar. Macam tu. Kalau adab dengan Quran pula, kita kena, bila depan dia, macam-macam lah kita kena letak atas meja apa semua. Dan juga kalau adab dengan guru, sebelum saya tertinggal, ni saya disclaimer sekali lagi. Saya tak cakap orang yang berlainan cara tak beradab, tak. Dia memang semua orang berlainan cara. Macam saya cakap orang Malaysia dengan Jepun cara berapa tu. Kalau macam kami di Al-Hakim, kami akan guna satu macam meja rehal lah. Rehal. Duduk bersila. Sebab macam kita nak terapkan macam pengajian dekat pondok-pondok ke apa. Kita duduk bersila lah macam tu lah. Cara macam kita duduk rendah. Jadi, apa tu? Satu lagi, antara adab kita dalam menuntut ilmu, dia bukan adab juga, tak tahu lah. Dia macam adab ataupun kaifiyat ataupun cara kita dalam menghafal Quran ni. Kita kena, apa tu? Kita hafal Quran tu, jangan ubah tempat. Kita kena duduk tempat yang sama. Dia bukan untuk menghafal Quran je sebenarnya, untuk menuntut ilmu tu sama juga. Kenapa? Yalah dah. Yalah. Betul. Yalah. Maksudnya dalam kelas tu, walaupun rehal tu boleh dialih, tapi kalau bila kita nak masuk menghafal, kita akan duduk tempat tu jugalah. Macam tu lah. Tu elemen kedua lah, adab. Bila adab dengan guru ni, bila kita berjalan depan dia apa, kita kena tunduk. Lepas tu bila kita duduk tu, kena duduk dengan cara slow-slow, jangan duduk macam member macam tu. Lepas tu habis salam macam tu. Semua tu penting. Sebab apa? Sebab kita nak berkat. Kalau tak, Quran dalam diri kita pun, tapi akhlak kita jadi apa? Jadi ke laut lah. Sebab Quran tu tak membawa, dia tak berkat, tak membawa perubahan pun dalam diri kita macam tu lah. Tak tahu lah saya ni berkat ke tak tahu. Saya cuma mendefinisikan keberkatan tu lah. Saya tak cakap saya berkat. Saya pun mungkin ada banyak tak elok lah. Bukan mungkin, memang. Jadi, elemen ketiga, ingat. Hafal Quran ni, seperti saya cakap tadi,
ingat tu penting, mengulang tu penting. Sebab apa? Sebab kita manusia ni, kita apa-apa, kita proses memori tu di short term je dulu. Tapi kalau kita ulang-ulang, dia akan masuk pada long term. Kalau kita tak ingat macam mana, tapi kalau dalam fisiologi ada second year. Nak masuk memori long term tu, dia kena sentiasa practice benda tu. Dan juga memori long term juga akan hilang kalau kita tinggal benda tu dalam jangka masa yang long term juga. Macam tu. Jadi kena sentiasa ulang dan beramal lah. Itu elemen ketiga untuk hafal Quran, terutamanya dalam tahfiz saya dan yang sewaktu dengan ni lah. Bukan tahfiz saya, tahfiz tempat saya belajar. Macam tu je lah. Yang tu je lah yang saya boleh ceritakan tentang sistem di tahfiz Al-Hakim dulu. Tahfiz yang banyak berdasar. Menarik. Tahfiz Al-Hakim ni bawah Muhammadi ke macam ni? Lain? Dia nak kata betul-betul bawah Muhammadi tu tak juga. Dia macam dia satu asrama luar. Boleh kata macam tak berkait sangat lah. Cuma dia macam dia joint venture lah. Macam tu. Tapi sekarang dah tak ada, dia tak joint venture lah, dia buat pondok tahfiz. Dia tak ada join dengan ma'had lagi lah. Okay, siapa audiens yang daripada Muhammad Madi ni, junior megat ke, boleh lah letak komen kat bawah keadaan sekarang Ma'had Tahfiz Al-Hakim dan Muhammad Madi, apa kaitan sekarang. Okay. Jadi terima kasih kepada megat kita, sangat informatif lah. Antara 3 benda yang megat berikan, iaitu silibus dalam kita menghafaz Al-Quran, kemudian adab dan juga yang ketiga adalah ingat. Okay. Jadi berikan platform ini pula kepada kita punya speaker Muaz. Mungkin boleh ceritalah dari sudut sistem yang mungkin agak berbeza daripada Ma'had Tahfiz Al-Hakim. Silakan Muaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya sistem dengan tahfiz yang Megat punya tu, Al-Hakim tu, dengan bekas sekolah saya punya tu, College Tahfiz Nurul Aman tu, dia tak ada lah banyak beza sangat tau. Macam kita orang pagi dalam 2 jam macam tu, dalam pukul 8 sampai pukul 10 tak silap lah, lebih macam tu. Memang tak, bukan 2 jam, 1 jam setengah. 1 jam setengah tu memang untuk kita orang hafal Quran ataupun untuk tasmid macam tu lah. Memang time tu memang sesuai lah untuk kita orang tasmid, untuk hafal. Sebab yang tu memang time tu kita fresh kan. Lepas tu bila ada waktu rehat, macam waktu rehat sekolah biasa kan, waktu rehat setengah jam lepas tu kita orang akan ada murojaah pula. Macam tu. Yang tu memang biasanya kita akan ada rekod lah. Rekod di mana semua student tu wajib lah. Sepatutnya wajib untuk ulang balik hafazan at least 2 hari lepas. Sebenarnya kadang-kadang sistem yang dekat College Tahfiz Nurul Aman ni, kadang-kadang dia depend kat kita punya murabi juga. Kita punya ustaz tu. Macam ustaz yang aku dapat dulu, memang wajib tasmid at least 7 muka surat yang kita dah tasmid sebelum-sebelum ni. Yang terbaru lah kiranya kan. So memang akan ada rekod. Kalau tak ada rekod, memanglah akan kena denda. Kena denda tu bukan denda yang berdiri macam tu, bukan. Kita orang kena denda, kadang-kadang denda dengan rotan, denda dengan keliling padang, macam tu. Brutal lah sikit, tapi benda macam tu kadang-kadang berkesan tau. Bila kita ingat balik tak ada sakit pun. Bila kita ingat balik, kita rasa macam wah, ada sebab lah ustaz buat macam tu semua kan. Kena rotan lah apa semua. Sakit weh. Lepas tu lepas petang tak ada. Yang lain dengan Megat punya sekolah tahfiz tu, kita orang tak ada murojaah dekat petang. Okay, petang tu sendiri-sendiri lah. Sebab kita orang lepas tu kita orang ada maksurat kan. Maksurat tu biasanya akan ada ruang lah sebelum maksurat, sebab sebelum masa tu kita orang akan ada prep. Dalam pukul 4 macam tu akan ada ruang lah untuk kita murojaah.
Tapi yang tu sendiri-sendiri je. Sebab time tu murabi semua dah sebab dia orang kan kerja juga kan. Ada yang dah balik apa semua tu. Kalau nak, tapi ada je yang stay. So kita inisiatif sendiri untuk kita pergi ke murabi tu untuk kita mengulang murojaah. Macam tu. So lepas solat asar, maksud semua tu, kita orang boleh lah main bola ke apa kan, main pingpong. Lepas tu solat maghrib. Lepas solat maghrib tu kita orang ada kelas hafazan dulu 2 jam. 2 jam. Yang tu ikut. Nak hafal ke nak belajar ikut. Tapi memang akan ada murabi lah. Tapi biasanya kalau aku lebih suka tasmik lah lain tu. Sebab kadang malam, sebab orang pun kadang dah penat kan. Member semua dah penat. Macam tak berebut lah nak tasmik kan. Kalau macam pagi tu orang semua refresh. Rasa macam nak tasmik banyak semua tu. Tak. Kalau aku malam lagi lebih selesa sebab orang semua dah penat, orang semua dah macam dah tak nak berebut nak tasmik apa semua. Macam tu. Nak murojaah pun apa senang sebab malam kan orang pun macam okey je, tenang je. Itu bagi aku lah. Tapi tasmik kadang-kadang ada juga pagi tu. Macam tu. So sistem College Tahfiz Nurul Aman ni bagi aku dia dah cukup bagus lah. Bukan cukup bagus ya. Ada benda yang diperbaiki, boleh diperbaiki, tak perfect lah, tapi apa yang dia dah provide untuk kita orang sebagai student ni dah banyak lah sebenarnya. Sebab pagi dah sejam setengah masa untuk Quran. Lepas tu tak campur lagi dengan akademik semua. Sebab kita orang belajar juga akademik. Lepas tu dengan subjek-subjek agama kan. Lepas tu setengah jam selepas rehat. Lepas tu malam 2 jam pula. Macam tu. So kita orang, bagi aku, inisiatif sendirilah untuk kita cari murabi atau untuk kita mengulang hafazan. Betul lah cakap Megat tu. Untuk ingat tu memang sangatlah penting. Macam tu. So bila kita dah dekat College Tahfiz Nurul Aman ni, bila kita dah habis hafazan apa semua kan, akan ada grup yang tertentu. Maksudnya akan ada, kita akan tak duduk lah dengan kelas yang sama. Kita akan duduk yang kelas yang fokuskan untuk kita orang murojaah. Time tu memang strict sangat-sangat. Memang wajib ulang at least setengah juzuk pagi tu. Yang tu memang kita orang kena ada lah dekat College Tahfiz Nurul Aman. Lepas tu akan ada sharing-sharing belajar kitab ke macam tu lah. Jadi sebenarnya inisiatif sendiri lah. Tapi sebelum aku, dalam pengalaman aku lah, time tu kan kita form 1, form 2, form 3. Time tu kita tak matang lagi kan. Kita macam kita hafal je, kita tak fikir sangat lah. Kita tak fikir macam nak murojaah ke apa. Sebab member-member pun semua macam berebut nak hafal. Lepas tu berebut nak tasmik. Macam tu. Time tu kita tak terfikir tau. Tak terfikir untuk kita murojaah. So bila lama-lama ni barulah kita faham yang penting yang murojaah macam Megat kata tadi. So macam bila aku masuk medik apa semua ni kan, orang tanya aku, dah terlambat ke nak hafal Quran? Bagi aku tak, memang tak terlambat. Sebab bila kita dah macam umur kita sekarang 22 kan, kita fikir kita dah matang lah, kita dah tahu dah kenapa kena hafal Quran, kenapa nak jaga Quran tu. So nasihat aku memang tak terlambat lah nak untuk hafal Quran, untuk murojaah Quran apa semua tu. Cumanya yang susahnya istiqamah, yang tu je yang paling susah. Sebab kita kan kena adapt dengan benda yang seharian kita ni, macam nak belajar akademik lagi kan. Cumanya kena istiqamah lah. Biasanya nasihat yang waktu yang paling senang adalah lepas solat 5 waktu tu. Ambil lah setengah jam ke untuk kita ulang hafazan. Yang tu yang paling efektif bagi aku, paling senang. Paling tak ada halangan lah. Tiba-tiba ada halangan nak main phone, nak main laptop, nak main game, Valorant. Valorant mobile semua kan. Macam tu. So ambil waktu lepas solat setengah jam, 5 waktu tu. Itu waktu nasihat aku. Gitulah. Kalau suasana dekat polis dekat Kelang tu macam mana pula? Ada itu shock tak? Awal-awal aku nak cerita kat sini pengalaman aku bila masuk bila pindah daripada sekolah tahfiz kepada sekolah yang bukan tahfiz kan. Memanglah asal-asal tu rasa culture shock sebab
kita tak dibekalkan dengan waktu untuk kita hafal Quran. Macam sekolah tahfiz aku ni ada dalam jadual. Masa untuk hafal Quran, masa untuk murojaah. Tapi kalau bila aku pindah kat sekolah asrama penuh yang bukan tahfiz ni, memang tak ada. Tak ada langsung ruang ataupun jadual sesi untuk kita hafal Quran. So memang inisiatif sendiri. Tapi aku tak kata yang suasana kat situ menyusahkan aku untuk hafal Quran. Tak. Sebenarnya kat kolej ni, kat kolej Islam Kelang ni, kat kolej Sultan Alam Shah ni, Kisah ni, dia orang-orang kat sana kan, dia tak bukan nak bangga kat sekolah orang kat sana tu tak adalah dry, maksudnya tak adalah tak buat apa-apa atau tak adalah terlalu sosial, tak macam tu. Kat situ memang aku selesa teruk untuk aku ulang hafalan Quran, time prep ke apa, sebab semua orang kat situ dia orang maybe tak hafal Quran tapi dia orang tu memang rajin untuk baca Quran, nak solat sunat apa semua tu. So bila aku nak buat nak hafal Quran, nak murojaah kat situ, dia rasa tak malu. Dia rasa kadang-kadang rasa malu bila tak buat. Faham tak? Sebab suasana kat sana tu hidup. Suasana kat sana, time prep pun ada orang baca Quran. Kadang-kadang time kat dewan makan pun, time dewan makan macam tu ada orang volunteer bukan dipanggil tau, volunteer untuk datang ke depan untuk bagi tazkirah. Macam tu. So memang hidup lah kat sana. Bagi aku suasana kat sana tu tak menyusahkan aku untuk murojaah Quran. Cumanya pagi tu lah, time waktu akademik tu lah, aku tak ada masa untuk memurojaah Quran. So kena cari waktu lain, waktu yang macam tadi tu lah, macam prep ke apa. Gitu. Menarik. Daripada pemahat tahfiz kemudian pindah ke kolej di Kelang. Yang menarik kat sini adalah yang diberi dimension oleh dia punya speaker Muaz kaitan dengan suasana ataupun dalam bahasa Arabnya yang kita maklum bi'ah, betul, bi'ah. Mana bi'ah kat situ dia memujukkan satu komuniti di mana apabila masa kosong tu tidak diisi dengan macam pembacaan Al-Quran, dia akan jadi malu lah bila tak baca Quran. Yang lain tengah baca Quran, kita tak baca, jadi suasana tu menyebabkan kita ni rasa bersalah, rasa malu untuk tak baca Quran sekali. Menarik lah kat situ. Okey, jadi nak ucapkan terima kasih kepada kita punya speaker atas perkongsian pengalaman lah di sekolah menengah masing-masing. Kemudian orang yang seterusnya, selepas kita dah berkenalan lah sedikit sebanyak background, jadi nak tanyalah pendapat dengan pendapat speaker, di mana kita punya masyarakat sekarang ni mungkin nak katakan masyarakat muda tak sangat sukalah, mungkin masyarakat mak ayah kita lah yang hidup 70-an, 80-an, di mana zaman tu mungkin sistem tahfiz ni mungkin dianggap ketinggalan zaman, macam tak ada masa hadapan, di mana masa akademik tu dikorbankan. Itu dia orang punya stigma lah, sebab orang ni berkaitan dengan stigma masyarakat, di mana mereka anggap anak-anak yang belajar dalam sistem tahfiz ni, hafaz Quran ni, tertinggal akademiknya. Jadi mungkin antara stigma lain yang boleh saya bangkitkan sini, mereka mungkin menganggap yang hafiz Al-Quran ni ataupun hufaz tahu semua hukum hakam. Apa yang ada dalam Al-Quran ni, maksudnya bukan dia orang sekadar menghafal, tapi dia orang sudah jadi mahir, jadi ahlul Quran yang boleh mungkin menafsirkan satu-satu ayat itu dan mungkin mengeluarkan satu hukum yang baru. Ini stigma. Dan mungkin juga stigma lain, ada yang anggap macam hafiz Quran ni ibarat malaikat, 100% ahli syurga. Masya-Allah. Tapi mungkin boleh diterangkan baliklah oleh speaker kita ni,
adakah kita ni gitulah, adakah orang hafaz Quran ni tiada dosa ataupun suci daripada dosa sampai diangkat ibarat macam malaikat lah. Jadi saya buka peluang ni kepada Brother Megat. Boleh mulakan? Silakan. Okey. Okey, bila kita cakap pasal stigma masyarakat kan, seperti yang disebut oleh speaker kan. Yang pertama tentang apa tu? Orang hafal Quran ni tak ada masa depan, betul tak? Okey. Jadi betul. Stigma tu memang sangat-sangat kuat apa tu? Dia melekat dalam diri masyarakat kita. Sebab apa? Sebab memang kita, masyarakat kita lah, masyarakat yang zaman moden, bukan zaman-zaman Tok Guru dulu lah. Maksudnya masyarakat yang zaman 90-an macam tu lah. Kita daripada kecil lagi dididik dengan belajar, masuk U, masuk kerja, bahagia, happy-happy. Rasa berjaya lah kata kan. Macam tu. Sedangkan dalam realiti sebenar, tak macam tu pun. Kalau kita apa tu? Kalau kita belajar apa pun. Ni saya cakap realiti, bukan untuk apa tu? Melemahkan semangat adik-adik yang sedang semangat belajar. Maksud saya sebenarnya tidak macam tu. Maksud saya kita tak perlu berfikir macam tu sampaikan kita tinggalkan, kita abaikan anak kita untuk belajar Quran lah. Sebab apa? Sebab kita seperti yang saya cakap tadi, perkataan aku dalam tajuk ni adalah orang Islam yang betul-betul beriman. Beriman dengan rukun iman. Salah satunya adalah beriman dengan qada dan qadar. Okay. Bila kita cakap pasal qada-qadaan, jadi kita yakin rezeki ketetapan semua tu dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak cakap di sini adalah pemahaman yang sangat, boleh kata kalau kita pergi, kalau kita luahkan pemahaman kita luahkan dekat tok guru pondok ke apa kan, memang kata kalau kita anak murid dia memang akan nampak macam tu lah. Sebab apa? Sebab tak sepatutnya kita fikir yang apa yang kita usahakan boleh menentukan masa depan kita. Itu dari segi hakikat dia lah. Sebab bila stigma masyarakat yang kata orang Quran ni tak ada masa depan, sebenarnya orang akademik pun tak ada masa depan kalau ikutkan. Sebab macam kita nampak sekarang, macam dulu orang kata kalau belajar doktor, confirm dapat job kan? Tapi sekarang macam-macam kita boleh tengok, betul tak? Itulah maksud saya kita usaha dan kita tawakal. Apa yang penting kita buat dalam sehari-hari. Tak apa, tak dapat duit tak apa, tak penting. Duit mungkin penting, tapi bukan sebetul-betulnya penting. Sebab dalam sehari-hari tak semestinya kita nak cari duit je. Betul, duit tu penting macam saya cakap tadi. Tapi kalau duit kita cari, tapi benda yang patut kita buat, hak-hak kita terhadap Allah kan. Kalau kita tak buat, benda tu akan jadi apa tu? Tak berguna. Walaupun duit pun. Kalau kita makan boleh jadi najis. Pakaian kita boleh jadi nanti kita mati tak jadi pakaian kita dah, jadi kain kafan dah lah pakaian kita. Maksudnya semua benda tu tak berguna sebenarnya untuk kehidupan yang hakiki lah. Itu untuk stigma yang pertama. Maksud saya kita kena imbangkan lah, bukanlah buang terus dunia ni lah. Kalau tu susah juga kalau kita kata buang terus dunia. Tak, bukan macam tu. Kita perlukan dunia. Macam orang bertani, mana boleh dia cakap nak buah terus. Dia kena bertani dulu, mana boleh cakap bertani tak penting, yang penting buah. Tak betul jugalah orang kata dunia tak penting, yang penting akhirat. Dia tengok atas konteks apa dia cakap. Tapi kalau ikut sebenarnya kita kena imbang. Dan sebenarnya kata ulama, kita tak akan dapat imbang. Dunia dan akhirat kita tak akan dapat imbang. Jadi lebihkan akhirat. Ulama cakap lebihkan akhirat. Bukan jangan ambil dunia, cuma lebihkan akhirat. Ambil dua-dua tapi lebihkan akhirat. Macam tu. Jadi kalau kita fikir anak kita antara macam mana? Apa-apa pun kalau kita nak didik anak kita, pastikan yang utama ada dia pasal agama. Macam tu. Lepas tu untuk stigma yang kedua kot, saya ambil satu lagi. Tentang apa tu?
orang Quran tahu semua benda. Okey. Stigma ni pun dia nak kata kuat jugalah dalam masyarakat kita. Sebab bila orang tahu kita hafal Quran, apa tu? Contoh macam terutamanya family lah. Family ataupun member-member lama kan. Kalau tahu kita hafal Quran, semua dia nak tanya kita. Bukan tak boleh. Tapi jangan expect orang hafal Quran ni mufti. Bukan mufti. Contohlah, dia macam ni lah. Kita hafal Quran ni, kita sekadar menghafal lah. Contoh macam dulu, kalau macam bidang hadis, orang hadis tu tak semestinya ahli fiqh. Kalau kita tak boleh anggap orang hadis tu, dia tahu semua hukum-hukum, dia boleh jadi mufti, tak agak. Dia bukan macam tu. Macam Imam Syafi'i, dia bukan setakat ahli hadis, dia ahli fiqh. Macam tu. Jadi, maksud saya, contoh juga, saya bagi satu lagi contoh. Contoh macam kita sebagai student medik kan. Kita sebagai student medik, kalau korang perasan lah, ataupun mungkin korang hadapi, ataupun korang mungkin tak hadapi benda ni, apa-apa berkaitan benda tu, orang tanya kita. Sebab masa dulu saya first year, macam-macam orang tanya kita. Aduh, saya baru belajar basic anatomy. Tiba-tiba orang tanya pasal penyakit. Memang tak boleh jawab lah. Jadi maksud saya, kadang-kadang orang over expect lah dengan kita. Benda ni dia bukanlah satu benda yang salah bagi masyarakat. Tapi dia sebenarnya tidak apa tu, expectation ni dia tidak menyeksa pun faham Al-Quran. Cuma elok jugalah kalau masyarakat tahu yang faham Al-Quran ni bukanlah tahu semua benda macam tu lah. Sebab melainkan orang hafal Quran yang datang dia pergi pondok ataupun dia pergi Mesir, dia belajar ilmu tafsir ke apa, yang tu lain lah. Yang tu lain. Jadi maksudnya saya di sini, kadang-kadang orang over expect lah dengan kita. Benda tu tak menyeksa pun, tak ada salah satu-satu pun. Okey, terima kasih kepada Brother Megat. Sangat menarik lah. Antara isi yang diberikan adalah mana masyarakat ni over expectation lah. Di mana dia melambung-lambung tinggi. Hafiz Al-Quran ni dianggap sehingga sebagai mufti. Boleh mengeluarkan sekadar hukum hakam. Jadi, apa? Bahasa mudahnya, stigma masyarakat ni secara mudahnya perlu diatasi dengan penerangan dan education lah, dengan pendidikan. Maksudnya kita menerang balik apa yang salah faham yang ada dalam masyarakat. Okay, jadi itulah Hafiz Al-Quran ni bukan mufti. Mereka tak tahu semua hukum hakam. Jadi jangan terlalu over expect. Tapi kadang-kadang dari sudut positifnya over expectation ni dia menjadi satu driving factor lah. Driving factor yang memberi pressure ataupun memberi motivation kepada Hafiz Al-Quran ni untuk terus memperbaiki ilmu dia, untuk menambah ilmu dia dari sudut yang lebih lah, yang berbeza. Okay, jadi mungkin stigma yang lain seperti Hafiz Al-Quran ini dianggap sebagai ahli syurga, malaikat, mungkin boleh diberi pandangan oleh pada kita Muaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua stigma ni adalah satu ahli syurga, satu lagi malaikat. Jadi kenapa boleh wujud macam ni? Macam orang dulu, macam mak-mak kita dulu kan. Pandangan aku lah. Aku pernah hadir dalam satu ceramah Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Dia pernah beritahu dulu orang nak hafal Quran ni, dia orang takut sebab dia orang faham yang Quran ni amatlah mulia kan. Berat sangat nak hafal tu. Bila kita tak ingat, dia orang faham dosa. Bila kita tak ingat, dosa macam tu. Tapi Allahyarham Tok Guru Ni Aziz pernah kata, yang dia kata, kenapa kita nak fikir macam tu je? Kenapa kita nak fikir? Memang patutnya kita fikir yang bila kita tak ingat tu dosa, betul. Tapi kenapa kita tak fikir juga apa yang kebaikan bila kita hafal Quran ni? Macam tu. Itu masalah masyarakat sebenarnya kan. Kadang-kadang kita terlalu lebihkan untuk fikir benda-benda yang negatif. Faham tak? Macam tu. Tapi bila
bila sepatutnya masyarakat kita ni sepatutnya kita try lah, ambil dan usaha untuk kita fikir yang lebih positif. Bila kita hafal Quran ni apa yang boleh bawa dekat family kita, apa yang boleh bawa dekat masyarakat. Contohnya bila kita hafal Quran ni kita jadi bawa suasana yang lagi baik dengan kalau keluarga kita. Kita boleh ajar Quran, kita boleh ajar adik-adik kita cara nak baca Quran, cara nak ulang Quran ke apa yang kita faham daripada kita belajar pasal Quran, macam tu. Yang tu kerana masyarakat kita tak nampak. Dia fikir yang bila hafal Quran ni dosa. Bukan dosa, maksudnya bila lupa dosa. Bila lupa dosa. Macam tu je. Orang dulu-dulu lah. Sebab tu dia orang tak berani nak apa tu hafal Quran lah. Jadi so bila sekarang ni bila dah berubah zaman, bila kita fikir, bila kita tahu yang dia tu hafal Quran, ini confirm lah dia syurga. Tak macam tu pun sebenarnya. Sebab bila hafal Quran ni adalah satu tanggungjawab lah, satu amanah. Bila kita tak ingat tu memanglah akan adalah azab kita apa semua tu. Yang tu tak nak cerita sangat. Tapi ada satu ayat daripada sekolah aku pelajar dulu, dia kata Al-Quran ni hujatun lak aw hujatun alaik. Al-Quran ni boleh jadi hujah pada kamu dan hujah pada apa kan? Ke kamu atau ke atas kamu? Ke atas kamu. Maksudnya bila kita jaga Quran, maksudnya Al-Quran akan jadi peneman hidup kita. Tapi bila kita tak jaga Quran dengan elok, Al-Quran tu akan macam jadi saksi. Saksi kepada apa yang kita buat dekat dunia ni lah. Macam tu lah. Jadi malaikat pula. Malaikat bila yang ni pengalaman aku cerita pengalaman aku je. Bila aku pindah daripada sekolah tahfiz kepada sekolah kisah, bila aku pergi kat sekolah sana, memang dia orang pandai lain. Bila dia orang tahu yang aku hafal Quran, memang dia orang nak suruh jadi imam lah, nak suruh baca tahlil. Bila ada program baca tahlil, memang kita lah yang akan kena akan orang tuding jari, faham tak? Macam tu. Padahal benda yang aku belajar dekat Kolej Tahfiz Sainur Rahman ni, kita belajar untuk hafal Quran dengan murojaah tu je. Tapi yang macam bahasa tahlil apa semua tu, yang tahu hakam tu, yang tu kira subjek lain. Yang tu kira subjek hadis ke, ataupun kira kita discover sendiri, pergi jumpa orang kampung ke. Yang tu inisiatif sendiri sebenarnya. Tapi sebab stigma masyarakat kan, macam tu lah. Aku pernah kena tanya dengan ustaz aku dekat kisah ni, tajuk apa tu? PQS. Tajuk PQS kan. Ustaz aku tanya, buat keluar dalil pasal haram zina apa semua. Dia tanya macam tu tau. Dia tak tanya, dia bukan ditebuk. Bukan dia macam okey, sila sambung dah baca ayat ini. Bukan macam tu. Dia tanya hukum tau. Dia tanya apa dah dalil untuk perkahwinan, apa yang dalil tak boleh minum arak. Dia tanya macam tu. So apa bila aku masuk kisah ni, aku faham lah apa yang masyarakat fikir, apa yang diorang nak sebenarnya. Macam tu. So bila aku dapat tahu macam tu, aku rasa ada benda yang patut kita baiki, ada benda yang kita patut improve dalam sistem murojaah ataupun sistem hafal Quran di setiap sekolah lah. Sebab apa yang kita belajar tak semestinya apa yang kita boleh amalkan dekat dunia yang betul ataupun dunia masyarakat tu lah, komuniti kan, macam tu. Memang terkejut lah bila kena tuding hari tu. Ada yang dapat jawab, ada yang tak dapat jawab. Sebab biasalah kan, sebab apa yang kita belajar, kita belajar hafal Quran je. Tapi bila kena macam tu, kena keluarkan dalil apa semua, tu memang bukan bidang kita. Aku boleh cakap macam tu je. Tapi tak salah untuk kita siap sedia dengan ilmu yang kita ada, macam tu. Jadi tu je kot. Tak tahu nak cerita pengalaman aku lagi. Tapi banyaklah stigma masyarakat yang amat terlebih-lebih lah. Padahal sebenarnya orang hafiz Quran ni hidup macam biasa je. Hidup macam manusia juga. Tapi orang nampak dia orang tu macam maksum. Bukan maksum lah. Maksudnya orang nampak dia orang ni macam mulia lah. Memang mulia, yang betul-betul jagalah. Tapi kadang-kadang orang yang hafal Quran ni ada juga benda yang tak patut orang tu ikut. Faham tak?
Maksudnya kalau macam main bola ke apa, contoh orang hafal Quran dia main kasar, contohlah. Kadang-kadang ada je orang macam tu kan. So janganlah ikut benda tu. Janganlah. Kadang-kadang bila tinggi sangat expectation masyarakat ni, bila satu kesalahan orang hafal Quran buat, so dia orang akan terkejut. Macam tu. Dia orang akan macam macam ni ke orang hafal Quran, macam ni ke orang hafal Quran, macam tak macam tu. Sebab dia orang terlalu ni lah, sebab dia orang terlalu tinggi expectation dia orang tu. So apa yang aku boleh simpulkannya, kita sebagai hafal Quran ni memang kena siap sedia lah benda-benda macam tu. Lepas tu kita kena, tak salah untuk kita siap sedia dengan ilmu yang kita ada. Lepas tu tak salah untuk kita usaha lagi untuk kita penuhi apa yang masyarakat perlukan daripada kita ni, daripada kita penghafal Quran. Macam tu lah bagi aku. Daripada edit lah. Okay, terima kasih kepada Muaz. Sangat menarik lah. Huraian Apa tu? Red. Mas. Apa tu nak tambah sikit lah. Alang-alang Muaz cakap pasal apa tu yang orang over expect kan. Nak cerita apa tu? Pernah sekali, ini cerita pendek. Pernah sekali tu pergi makan Maggi. Lepas tu ada kawan yang dia macam tak apa Quran macam tu lah. Sebab kan bercampur kan mak lelaki kan. Dia macam, oi, makan Maggi. Sebab ada apa tu? Stigma masyarakat kan, orang hafal Quran ni tak boleh makan Maggi. Macam tu. Banyak lagi tak boleh makan Maggi, tak boleh duduk bawah jemuran kain. Macam-macam lah. Cuma cakap pasal makan Maggi jadi macam kita pula jadi macam salah ke aku? Betul tu, macam tu lah. Dia anggap macam kalau makan tu macam hilang hafalan tu kan. Makanan dia betul memang. Kena jaga makanan, bukan tak boleh makan Maggi, kena jaga pemakanan, bukan tak boleh jaga Maggi. Bukan tak boleh makan Maggi. Macam tu lah, faham tak? Jadi kadang-kadang orang salah faham. Makan Maggi ni menjahilkan. Macam tu lah. Menarik. Stigma masyarakat ni kadang ada yang kadang mengguriskan hati, kadang memberi kelakar. Okay. Jadi menarik di mana kita punya speaker ceritalah tentang stigma masyarakat ni, di mana Al-Quran adalah sebagai tanggungjawab dan amanah dah. Dia bukan sekadar nikmat tapi sebagai tanggungjawab untuk sama-sama menjagalah hafalan ayat Al-Quran. Okey, jadi tanpa buang masa kita pergi round yang terakhir lah. Mungkin saya nak buka round ni di mana kita sebagai student medik masuk dalam Universiti USIM, Universiti Sains Malaysia, ada satu sistem hafazan khususnya untuk kos MBBS. Dan mungkin kita punya sahabat daripada dental juga pun ada sistem hafazan juga. Mungkin daripada pandangan speaker lah, kita kan datang daripada student medik dan dental ni datang pada pelbagai latar belakang. Tak semuanya datang pada sistem tahfiz yang bila masuk dalam Universiti Sains Malaysia ni diperkenalkan dengan subjek hafazan. Mana first year tu, first sem dah ada subjek hafazan di mana perlu menghafal Al-Quran. Kalau tak silap, first sem tahun 1 dimulakan dengan juzuk ammah lah, juzuk ke-30. So mungkin boleh berikan sedikit komen lah ataupun kritikan ke ataupun apa-apalah berkaitan dengan kita punya subjek hafazan. Mungkin ada kurang kat situ, mungkin boleh diimprovekan ataupun dah comel dah sebab dia mengambil kira lah latar belakang student ni tak semua ada pengalaman ataupun pengalaman dalam sistem hafazan. Kadang bacaan dari sudut tajwid pun kadang ada yang kurang, banyak kekurangan kat situ lah. Jadi nak jemput Megat, mungkin boleh mulakan dulu.
Okay, uh, kalau cakap pasal sistem apa tu? Sistem hafazan kita dalam Fakulti Medik USIM ni kan. Satu apa tu? Satu round yang bagus lah untuk kita bincangkan. Apa tu? Satu tadi yang kita cakap pasal orang student datang daripada background yang macam-macam kan. Ada yang hafal Quran, ada yang tak. Lepas tu, okay, pasal benda tu. Okay. Kalau pasal background ni kan. Okay. Kita ambil balik apa yang Muaz cakap tadi. Sebenarnya kita apa yang Muaz cakap pasal Tok Guru Aziz je. Tak payah fikir sangat benda-benda macam tu. Dan juga saya juga nak kongsikan juga sikit. Sebenarnya kalau nak kira, kalau nak bagi alasan lah, kita kata alasan lah, sebab benda ni satu benda yang sangat baik untuk kita buat kan. Jadi untuk kita tak buat tu, kita boleh panggil sebagai alasan lah. Okay. Jadi kalau kita nak kata sebagai alasan, oh kau tak apalah, kau hafal Quran, bolehlah kau adapt dengan medik ni, dengan silibus hafazan Fakulti Medik ni kan. Oh, akan cakap macam tu lah kan. Okay. Jadi saya katakan tu sebagai alasan. Sebab apa? Sebab kalau nak ikutkan, kalau kita nak cakap pasal alasan ni kan, budak-budak tahfiz sekolah, contohlah macam saya anggap saya ni bukan saya lah, anggap macam saya masa sekolah menengah pun, saya dengan kawan-kawan saya boleh juga nak bagi alasan. Kita orang kecil lagi, kita orang nak belajar SPM dulu. Sebab banyaklah saya dengar daripada dulu pun, kalau tanya, bukan kalau tanya, maksudnya kalau orang tanya kita sekolah mana, lepas tu cakap tahfiz, lepas tu kalau lepas tu orang cakap, oh aku tak masuk sebab aku takut tak sempat nak catch up lah. Macam tu lah, macam-macam lah alasan. Jadi kalau kita nak cakap pasal alasan ni, macam-macam boleh kita buat. Lepas tu kalau kita cakap pasal kita balik kepada background tu kan. Jadi sebenarnya yang pertama, tak terlambat lagi untuk kita, macam Muaz cakap tadi, tak terlambat lagi untuk kita start hafal Quran. Sebab ada setengah tok guru pondok dia start belajar kitab, start pergi pondok umur 30. Sekarang dah jadi tok guru besar. Tadi saya beritahu dah siapa, sebab macam boleh tak elok sangat. Tapi nak cakap yang macam tu, boleh jadi alim. Jadi kita ni, sebenarnya bagi saya, dia hafal Quran ni antara nak dengan tak nak je. Sebab apa? Sebab kita kena sentiasa ingat, Al-Quran ni, dia amanah dekat dunia, tapi dia nikmat kat akhirat. So untuk orang yang jagalah, macam maksud orang yang jaga je lah yang dapat benda-benda tu. Jadi untuk silibus ni, saya macam bercakap, sangat bersetuju lah. Sangat bersetuju, dan sepatutnya diterapkan ke semua kos dekat USIM dan juga universiti seluruh Malaysia lah kalau boleh. Sebab saya tak faham kenapa macam masyarakat ataupun terutamanya student macam kita perlu menganggap benda tu beban. Okay. Kenapa kita tak anggap Quran ni benda yang kita betul-betul nak kejar, dan silibus yang kita belajar sekarang tu beban, maksud tu sekadar bandingan je lah, nak suruh kita fikir balik. Okay. Sedangkan Quran ni boleh bawa keberkatan apa semua. Okay. Satu lagi, kenapa kita nak anggap benda tu beban, sedangkan kita tak bagi sepenuh effort lagi untuk Al-Quran tu. Lepas tu, mulalah kita tak ingat apa semua. Lepas tu, mulalah kita cakap benda ni susah. Sedangkan effort pun kita tak bagi. Contoh macam kalau mindset. effort pun kita tak. Mindset. Jadi, semua tu hanya, bukanlah alasan, ada juga orang, memang ada orang susah nak menghafal. Yang tu tak bukan alasan. Yang tu kalau orang susah, dia susah lah, maksudnya Allah nak bagi ujian dekat dia kan. Tapi saya nak cakap, kalau orang yang bagi alasan untuk tak nak, bukan untuk susah, untuk tak nak terus, tak nak hafal Quran ni, disebabkan kata susah apa semua, lepas tu cakap nak belajar medik apa lagi. Yang tu sepatutnya tak menjadi lah. Tapi kebanyakan kawan-kawan kita, kebanyakannya memang sangat-sangat bagus lah. Semua memang bersungguh lah, bagi sepenuh usaha lah untuk hafal Quran ni. Jadi macam tu lah bagi saya. Dari segi sistem tu, bagi saya dia sistem kita dekat USIM ni, bagi saya dah bagus dah, tak perlu
tak perlu nak seketat ataupun sehebat sistem tahfiz tu lah. Sebab at least kita ada kan benda tu. Sebab kadang-kadang kalau kita nak suruh orang buat baik ni, jangan buat benda tu sampai beban. Memanglah benda tu baik kan. Cuma bagi saya, USIM dah tetapkan satu sistem yang terbaik lah untuk student. Jadi student boleh menghafal Quran dalam keadaan yang tak membebankan. Tapi dia tak juga membuatkan student tu boleh main-main. Sebab apa? Sebab Quran ni subjek wajib juga kan. Jadi semua pandangan saya kalau boleh perluaskan lagi kewajipan ni untuk kos-kos lain juga ataupun UU lain je lah. Itu je lah kot. Okay, terima kasih. Sangat menarik lah. Mindset tu lah. Mindset. Kita kena ubah daripada mindset yang negatif ke mindset yang positif. Kita tak boleh anggap yang Al-Quran ni sebagai beban, tapi Al-Quran ni banyak manfaatnya. Kita boleh jadi lebih disiplin. Kita punya masa kosong kita terisi dengan sesi hafazan. Contoh macam hari Jumaat kan, kita punya kelas hafazan. Tambah pula Ustaz Adnan, sorry tersebut. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Ya, bukan nak disiplin. Adapun kita punya ustaz-ustaz yang garang lah, itu menjadikan malam sebelum tu betul-betul ni lah, tak tengok lah buku medik, tak buka lah buku fisio anatomi, baca Quran. Okay. Jadi mungkin daripada Muaz kita, apa komen? Mungkin tak puas hati ke dengan sistem hafazan ni, macam perlu improvekan lagi, bukan level saja ni. Tak ada macam tu. Right. Jadi apa yang kena cakap pun tak ada banyak sangat pun, sebab Megap dah beritahu semua. Tapi betul lah Megap cakap, kadang-kadang benda-benda nak hafal Quran ni alasan je banyak. Sebab kita ni, mindset kita nak hafal Quran ni bagi kita sebagai benda tambahan, ataupun benda kita utamakan benda lain dulu. Macam kita utamakan subjek medik dulu, baru kita utamakan Al-Quran. Itu salah sebenarnya. Al-Quran ni, kita kalau macam ustaz aku cerita dulu, kita kena sediakan masa kosong untuk Al-Quran. Bukan cari kosong masa untuk Al-Quran, faham tak? Dia kena provide masa untuk Al-Quran tu. Bukan kita, ada masa kosong, jom masa Al-Quran. Bukan macam tu. Kita kena memang betul-betul provide dalam hidup kita ni, macam tu. Jadi, sambung cerita pasal stigma tadi, yang berkaitan dengan sistem ni kan. Sebab kadang-kadang banyaklah aku jumpa dengan member-member kita ni, bukan nak ngompat lah pula kan. Tapi bila dia orang kan first time hafal Quran kan. Lepas tu bila sampai hari nak tasmid tu, aku yang hafal Quran lah, selalu memang kena lah. Kau tak apa hafal Quran, kau tak payah ngulang, kau tak payah hafal, tak apa, kau relax dah, esok kau tasmid macam tu je, tak payah hafal Quran. Salah tu. Memang kita ada yang kadang tertukar takkir ayat. Ada ayat ni ada dekat surah ni juga. So, macam kita orang pun sebagai hafal Quran ni ada juga, kena juga merujaah, kena juga hafal malam sebelum tasmid tu lah maksudnya. Kadang stigma member-member kita ni terlalu tinggi jugalah bagi aku. Sebab dia kadang-kadang bila tasmid tu memang selalu kena lah. Nak baca doa ke apa ke, tanya kelas hafazan ni, memang orang yang hafal Quran kena. Lepas tu siapa nak jadi ketua kelas hafazan ni, orang hafal Quran juga yang kena. Yang gitulah biasanya. Orang selalu target. Jadinya pasal apa lagi? Apa lagi ni? Sistem Sistem. Okay, kalau sistem bagi aku SIM dah provide yang terbaik lah bagi aku. Bagi aku memang betul lah Megap kata. Dia tak membebankan dan tak terlalu orang boleh buat main-main. Lepas tu SIM ni bagi aku yang bagus ni, dia provide ustaz daripada luar negara, macam daripada Mesir, daripada Arab. So kita dapat tahu yang diorang ni, orang dekat luar negara ni macam mana diorang jaga Quran. Faham tak? Macam mana diorang memahami Quran. Macam aku dulu dengan Doktor maaf tak ingat, si Fulan lah, Dr. Fulan ni. Dr. Adnan satu. Ustaz Adnan satu. Yes. Dia lepas
Lepas kita orang hafal tasmid dengan dia, dia memang akan cerita sikit pasal surah tu, cerita pasal Nabi. Memang maksudnya kelas hafalan kita orang tu bukan sekadar hafal tasmid, bukan macam tu. Kelas kita orang tu macam lebih kepada memahami Al-Quran lah, memahami cara dia orang hafal Quran. Lepas tu macam kelas dengan ustazah, ada ustazah tu, ustazah Fulanah ni, dia selalu cerita pengalaman dia tasmid dengan guru daripada Mesir, time dia belajar kat Mesir dulu. Kita orang dapat tahulah yang betapa strictnya dia orang dulu. So macam bagi aku USIM ni dah provide yang terbaik lah untuk kita sebagai pemula hafalan Quran ni, untuk kita terus semangat dan go on dengan apa yang kita hafal. Macam tu. Tapi aku ada beberapa cadangan. Macam benda yang nak tambah lah dalam sistem cadangan akunya. Sebab sebelum ni aku pun pernah dengar sebenarnya daripada dekan apa semua. Sebab kita kadang-kadang kita hafal ayat tu, dia macam bukan tak ada kaitan. Nak kata macam kita kurang cari ayat yang boleh kita apply dekat kerja kita nanti. Contoh macam kita doktor kan. Ada dekan tu suggest yang kita perlu macam cari ayat yang kita boleh apply dekat pesakit kita nanti. Contoh macam ayat untuk pesakit yang kita depressed ke. Ada ayat tertentu dia. Sepatutnya benda macam tu bagi aku kita boleh tak adalah belajar, tak adalah memahami. Maksudnya kita lebih pada expose kepada kita sebagai doktor ni, ayat apa yang kita boleh belajar ataupun memahami, hafal tadabbur elok untuk kita apply dekat kerja nanti macam tu. Sebab kadang-kadang bila tak guna, bukan tak guna, maksudnya kadang-kadang bila kita terlalu sibuk dengan kerja kan, kita macam tak nak apply benda yang kita belajar. Tu lah bagi aku. Faham ke? Macam tak faham kan? Susah nak kita buka sebenarnya. Dia macam at least tambahlah something yang kita boleh apply kat kerja tu bila macam tu. Faham ke? Menarik. Maksudnya macam at least kita tahulah tempat mana-mana nak paling kurang untuk education lah. Betul tak? Sebab yang tu yang membezakan doktor di USIM dengan doktor yang di universiti lain. Contohnya macam dalam Quran pun ada doa-doa dia. Bagi aku doa-doa yang ada dalam Quran tu kita patut juga belajar ataupun patut juga memahami untuk kita apply time kita kerja nanti. Doa untuk bukan merawat lah, doa untuk menenangkan orang yang sakit. Adalah dalam Quran ni, maksudnya benda-benda tu kita boleh belajar dan kita boleh cari, explore. Tu je lah cadangan aku. Menarik. Okay, terima kasih kepada Mas. Jadi nak ikutkan itu punya round terakhir lah, berkaitan pendapat lah ataupun harapan kepada sistem dalam subjek hafazan lah. Sebab kita kan sudah medik ni, bila kita bergraduasi kita special sikit, sebab dengan 6 tahun kita punya sesi pembelajaran dalam medical school ni, tambah pula dengan setiap tahun tu diisi ataupun setiap sem lah diisi dengan subjek hafazan, di mana subjek ni adalah subjek wajib fakulti. Jadi orang panggil apa, harapan universiti tu adalah untuk graduasi daripada USIM ni ataupun student medik daripada USIM ni bila bergraduasi masuk jadi HO, paling tidak pun orang panggil apa, dapatlah seperti yang Muaz jalankan tu adalah ayat-ayat yang kita boleh apply pada pesakit. Contoh ayat-ayat yang boleh memberi motivasi lah, khususnya kepada pesakit-pesakit Muslim. Kalau itu orang panggil apa, dalam konteks dakwah tu kita mungkin ada istilah dia iaitu uslub dakwah lah, kaedah kita berdakwah kepada kita punya makhluk kita ataupun pesakit kita lah. Jadi itu satu bonus sebenarnya dengan orang panggil apa, nak ikutkan universiti lain tu macam tiada lah, special lah untuk USIM ni ada subjek hafazan. Apa lagi? Mungkin itu sahaja daripada episod yang kelima ini. Ucapkan jutaan terima kasih kepada speaker Mugat dan speaker Muaz atas pengisian yang diberikan lah, pengisian pengalaman,
nasihat pada, mungkin nasihat-nasihat ini mungkin kenalah dengan kita ni, rakan-rakan kita yang satu batch sekali, satu fakulti sekali, dapat boleh relate lah dengan sistem hafazan ni supaya tak dianggap sebagai satu beban, tapi satu orang panggil apa, nikmat lah, nikmat untuk kita dekat dengan Al-Quran. Jadi tajuk kita Aku dan Dia ni nak ikutkan dah terjawab lah, siapa aku dan siapa dia. Jadi akhir kata daripada saya, host satu kes episode 5 ni, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube MSc, dan teruskan support program-program yang bermanfaat daripada MSc. Jadi kita jumpa lagi di episod yang seterusnya, mungkin sesi lain lah. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Betul. Thank you, teacher. Banyak-banyak.